Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang menyertai sesi pada pagi ini. Okey, sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, bertemu kita sekali lagi di siri webinar Info Struktur 2020 yang juga bersiar secara langsung melalui live streaming di Facebook UiTM Cawangan Pulau Pinang, media FB rasmi dan juga bahagian Info Struktur UiTM CPP. Untuk makluman, video rakaman webinar ini juga boleh didapati di FB tersebut dan juga di website ictevent.uitm.edu.my. Sila tetapkan kualiti video kepada 720p dan ke atas untuk kualiti video yang lebih jelas. Okey, saya Nur Husaina binti Mak Husin selaku moderator pada pagi ini. Okey, sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, sedia maklum webinar Infrastruktur 2020 ini merupakan satu program yang dirancang oleh Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam yang mana merupakan webinar bersiri berkaitan ICT mulai September hingga Disember. Sudah nak ke penghujung dah program ni sebenarnya. Okey, maklumat berkaitan di siri webinar ini boleh didapati melalui laman web ictevent.uitm.edu.my. Okey, terdapat beberapa pertandingan dengan hadiah lumayan turut terdapat di sepanjang program ini dan tarikh tamat adalah pada 31 Disember. Penyertaan adalah terbuka kepada semua staf dan pelajar UiTM. Pertandingan tersebut adalah Digital Marketing Campaign Competition, Digital Storytelling Competition, Data Storytelling dan Visualization Competition, Online Curriculum Retake Competition. Okey, bahagian Infrastruktur Pulau Pinang sekali lagi menjadi penganjur webinar dengan topik Smartphone Video Learning to Produce Engaging Education Contents yang merupakan webinar siri terakhir dari kami. Jika ada rezeki, insya-Allah mungkin kita bertemu lagi pada tahun hadapan. Ataupun kalau Jabatan Infrastruktur menganjurkan lagi program webinar seperti inilah. Okey, bersama kita pensyarah jemputan iaitu Cik Muhammad Saiful Abu Bakar, pensyarah kanan daripada Jabatan Sains Komputer dan Matematik JSKM UiTM Penang. Okey, apa khabar Cik Saiful? Baik, sihat. Okey, Alhamdulillah. Are you ready Cik Saiful? Mesti ada yang tak sabar dah nak tengok apa yang dikongsi oleh Cik Saiful pada pagi inilah ya. Okey, tapi sebelum kita teruskan, kita berkenalan dulu dengan Cik Saiful ni. Kalau di UiTM Pulau Pinang, Cik Saiful ni dah memang terkenal atau yang pernah join kursus-kursus luar ke ataupun Cik Saiful ni selalu dijemput untuk ceramah luar dari Jabatan Kerajaan ataupun daripada pihak swasta. Kalau ada yang berminat nak jemput beliau untuk bagi ceramah, okey, boleh PM tepi beliau nanti, okey. Okey, bagi yang belum mengenali sedikit makluman berkaitan dengan Cik Saiful, beliau adalah seorang pensyarah kanan di JSKM UiTM Penang sejak 2006. Memperolehi ijazah sarjana dari University of Reading UK dan ijazah sarjana muda daripada Universiti Malaya, okey. Terlibat aktif dalam syarahan serta penyelidikan dalam bidang pengatur syaraan komputer dan multimedia. Beliau telah menjadi penceramah dan perunding dalam pelbagai bidang komputer seperti penyediaan dokumen, pemasaran sosial media dan pembinaan sistem laman web untuk jabatan kerajaan dan swasta sejak 10 tahun yang lepas. Okay. Pada tahun ini beliau telah diiktiraf sebagai tenaga pengajar
bertauliah bagi Human Resource Development Fund HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tahniah Cik Saiful. Okey, pada hari ini Cik Saiful akan berkongsi kepakaran dan pengalaman beliau dalam penggunaan smartphone bagi menghasilkan video untuk pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik dan lebih mudah. Okey, so untuk dihasilkan dengan hanya menggunakan smartphone tuan-puan sedia ada. Okey, diharap semua peserta dapat bersama hingga ke hujungnya. So jika ada sebarang pertanyaan, sila isi dalam Q&A dalam Microsoft Teams ataupun boleh komen di Facebook Live kita lah. Okey Cik Saiful, boleh kita mulakan? Okey, dipersilakan Cik Saiful. Okey, terima kasih Puan Husaina bagi pihak bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi teknologi lah ataupun kita panggil pengetahuan mengenai teknologi-teknologi terkini, macam mana kita boleh menggunakan teknologi-teknologi ini membantu kita dalam kehidupan kita lah, sama ada kita pensyarah, kita boleh buat video untuk syarahan, sama ada kita membantu usahawan-usahawan seperti yang kita ketahui pandemik COVID-19 ni banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak orang yang membuat kerja sendiri, perniagaan sendiri, food delivery, ada yang membekalkan makanan, ada yang menjual produk-produk. Jadi kita boleh tolong mereka ini, sama ada kawan kita, kenalan kita, jiran, adik-beradik kita, supaya dapat meluaskan lagi skop kita panggil macam mana dia reach customer tu lah melalui video-video yang berkualiti. Okay. Selain daripada itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur utama lah webinar infrastruktur ni, iaitu Jabatan Infrastruktur, Pejabat Pengurusan Infrastruktur dan Infostruktur UiTM Shah Alam yang diketuai oleh bekas saya punya rektor, Prof. Dr. Fauzi, Dr. Muhammad Fauzi. Okay, terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Jadi saya akan share lah slide saya. Okay, waktu ditawarkan untuk menjalankan beberapa webinar untuk kita punya program webinar UiTM ni, saya telah berbincang dengan Puan Husaina topik-topik yang boleh membantu dari segi peningkatan kemahiran. Jadi sebelum ni saya pilih pengurusan big data, jadi boleh membantu kemahiran kita menguruskan data, dan kali ini saya pilih topik smartphone videografi. Sebab apa saya memilih topik ni? Sebab kalau kita tengok zaman sekarang, semua orang membuat video, terutamanya yang menjalankan perniagaan. Pensyarah pun buat video. Jadi bila kita buat video, macam mana kita nak improve kita punya video tu? Di setelah berbincang, saya decide smartphone video ni boleh membantulah tuan-tuan dan perempuan yang menonton webinar ini, supaya selepas ini kita boleh menghasilkan video yang engaging. Engaging ni maksud dia yang orang tengok sekali, orang nak tengok lagi. Itu yang engaging. Tapi kalau dia tengok sekali, dia cakap okay bye. Jadi video kita tak engaging lah. Jadi saya akan share beberapa tips, teknik secara teknikal supaya kita menghasilkan video yang kita panggil sebagai standard yang boleh dibanggakan lah, ataupun yang boleh dilihat oleh orang ramai. Dan of course lah, bila video kita tu baik dari segi penceritaan, dari segi penggunaan lighting, bunyi yang clear, menyebabkan orang akan tengok video tu berulang kali. Okay, videografi ni ialah satu istilah lah yang kita panggil untuk membuat rakaman video lah, sama ada secara simpan dalam kita punya handphone, ataupun yang current teknologi ataupun current trend yang sekarang semua orang buat live lah, streaming media. Okay, dan videografi ni ialah satu storytelling dalam bentuk video lah. Dan
untuk menjadikan video kita ni menjadi lebih cantik ataupun digemari oleh ramai orang. Jadi ada satu lagi istilah yang kita boleh gunakan, dinamakan sinematografi. Sinematografi ialah mengambil video dalam, kita panggil apa, menggunakan teknik ataupun seni mengambil video tu, supaya video yang kita buat variasi dan menyebabkan ramai orang faham dan menghayatilah mesej yang kita cuba sampaikan dalam kita punya video tersebut. Okey, ini statistik yang dikeluarkanlah oleh beberapa badan yang menjalankan beberapa kajian mengenai penggunaan video dalam kehidupan kita lah, terutamanya dalam bidang education dan dalam bidang pemasaran lah, marketing. Okey, Cisco menganggarkan pada tahun depan trafik internet ni datang 80% ni datang daripada video. So di mana ramai orang membuat video sebagai satu, mungkin sebagai media sosial, okay, satu lagi mungkin dalam bentuk pengajaran. Jadi kita tak buatlah nota-nota dan kita letak macam ni, kita buat video. Dan juga disebabkan COVID ni, banyak orang beralih kepada video untuk menjalankan live streaming, menjalankan video conference, dan semua ni menggunakan trafik yang banyak, terutamanya apabila kita mempunyai video resolution yang tinggi. Dan dari segi penggunaan menonton video secara atas talian, Netflix, semua tu. Jadi daripada kajian Wyzol, dia dapati purata 16 jam menonton video online setiap minggu. Dan sebab itulah kalau kita tengok Netflix dan beberapa lagi lah portal streaming media ni menjadi ikutan ramai kerana dia menawarkan video on demand, di mana kita boleh memilih waktu yang kita nak untuk menonton siri-siri yang ditawarkan. So kita punya live sekarang pun saya tengok banyak rakan-rakan kita, banyak student-student, banyak yang mengikuti cerita Korea, cerita yang Turki, cerita mini siri US, dan ramai yang dah tak tengok TV, terutamanya TV1, TV2 kan, because kita dah ada portal video streaming di mana video tu menjadi ikutan ramai lah, disebabkan masa yang kita boleh pilih untuk menonton video konten tersebut. Okey, dan dari segi kita selaku, katakanlah kita nak membuat satu video sebagai alat pengajaran ataupun sebagai marketing ataupun sebagai, katakanlah kita staf UiTM, kita nak buat satu pesanan khidmat masyarakat kepada student. Sebelumnya kita letak poster, kita war-warkan. Jadi kita boleh buat dalam bentuk video explainer ataupun yang kita panggil sebagai PSA lah, Public Service Announcement. Jadi benda-benda ni semua lebih mendatangkan kesan kepada pelajar-pelajar. Kalau lecturer, dia buat video yang menerangkan mengenai satu-satu perbuatan tu lah. Macam saya ada kawan Fakulti Sains Kesihatan, Haji Bahaman, saya tengok banyak dia buat video-video yang menunjukkan fisioterapi dan pelbagai teknik-teknik lah dalam membuat rawatan kepada pesakit. Jadi video-video ni kalau kita buat dalam bentuk yang betul, dalam bentuk yang nampak profesional, jadi student akan lebih sukalah melihat benda tu, because video-video yang kita buat ni berkualiti tinggi dan mempunyai setaraf lah, hampir setaraf dengan video-video yang kita lihat sama ada dalam filem ataupun dalam rancangan-rancangan TV. Okay, jadi hari ini apa yang saya nak share ialah at least kita tahulah apply basic techniques untuk membuat satu video dari segi kita panggil dia configuration dia tu, dari segi video quality, dari segi lighting, audio, storytelling, dan macam mana kita nak bermain dengan angle-angle yang berlainan untuk menghasilkan sesebuah video. Sebab macam saya cakap tadi, video ialah sebuah penceritaan. Jadi kita tak boleh shoot satu angle saja. Kita buat video 5 minit saja angle. Jadi kita kena ubah sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni.
Sebab kita bercerita. Jadi kita bercerita, kita membuat penonton mengikuti ataupun menghayati cerita yang kita buat tu. Jadi sebab tu kita perlukan beberapa angle lah. Okay, ini dari segi digital marketing lah, saya tambah sikit sebab saya tengok banyak orang membuat video dalam menghasilkan konten-konten ataupun membuat promosi produk-produk yang dijual, terutamanya mereka yang diberhentikan kerja ataupun yang hilang sumber pendapatan. Jadi mereka terpaksa membuat perniagaan lain dan video-video ni memang membantu mereka dari segi pemasaran. Okay, kalau kita tengok trend video sekarang, banyak marketers ataupun yang menjual produk ni, kalau dia buat video, dia mendapati 97 marketer bersetuju yang video ni boleh membantu customer faham mengenai produk-produk yang ditawarkan ataupun yang ingin dijual. Dan dari segi business punya competitiveness tu, jadi banyak company-company sekarang, company besar membuat video-video sama ada untuk engagement, sama ada untuk kita panggil sebagai brand awareness, supaya orang akan sentiasa ingat pemasaran ataupun brand tersebut. Dan dari segi personal lah, kalau kita tengok artis-artis ataupun politician banyak menggunakan Facebook Live ataupun YouTube Live untuk mendekatkan diri mereka dengan kepada kelompok dia lah, kalau pengundi ataupun peminat-peminat dia. Dan dari segi conversion, orang yang menjual barang-barang di internet, produk-produk ataupun buku-buku, jadi bila dia buat video, jadi dia dapat menghasilkan jualan apabila dia menghasilkan video yang menarik dan penceritaan itu sampai kepada kita punya target customer. Okay, so sekarang baru kita akan sampai kepada nak buat video lah. Tadi itu lebih kepada introduction lah. Okay, untuk buat video kita kena bahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama dipanggil pre-production, di mana kita menyediakan barang-barang ataupun preparation sebelum kita membuat shooting sesebuah rakaman. Untuk pre-production, apa yang kita nak buat, kita kena fikirkan topik, idea, tempat di mana kita akan buat rakaman tersebut. Masa pun penting juga, especially yang mana yang membuat outdoor recording. Okay, outdoor recording yang dekat luar lah. Okay, equipment, peralatan yang diperlukan, cas, tak cas, habis bateri, memory card penuh. Jadi semua tu perlu disediakan. Skrip yang cukup, talent adalah pelakon-pelakon lah yang terlibat dalam kita punya rakaman. Dan yang paling penting ialah storyboard. Storyboard ialah satu macam sketch lah. Kita create satu sketch, babak-babak yang kita akan buat dalam video tersebut. Dan storyboard ni kita boleh tunjukkan kepada videographer kita ataupun kepada kita punya talent agar dia faham dan dapat rehearsal lah dia punya roles dalam kita punya sesebuah production tersebut. So, bila semua dah ready, production bila dah okey, barulah kita akan pergi untuk buat shooting rakaman tempat tersebut. Jadi kalau kita shooting, make sure kena make up sikit lah. Macam apa, kalau kita buat recording, at least kita kena buat touch up sikit. Okay? Jangan biarkan muka kita nampak kusam. Nampak kusam. Memanglah kalau dari segi mata kita nampak okey. Tapi bila kita record video, kita akan nampak dengan lebih obvious. Kulit muka tu nampak agak kusam. Atau istilah kita panggil tak nampak seri lah. Tak nampak seri. Jadi bila nak bagi nampak seri, kena touch up sikit lah. Bawa make up bedak-bedak sikit supaya bila kita record, especially kalau yang dekat-dekat ni kan, jadi kita boleh naikkan seri video kita tu. Okay? Dan prop ialah barang-barang yang diperlukan untuk shooting kita punya rakaman. Dan baju mestilah baju-baju yang berkualiti. Jangan pakai baju pagoda lah, baju hari-hari kita pakai. Sebab kita nak buat satu video yang macam nak berlakon lah. Nak berlakon. So baju-baju harian ni selalunya jangan pakai. Kecuali lah kalau kita nak buat senario harian, jadi okey. Tapi kalau kita nak buat studio recording atau kita nak buat cerita apa semua,
Jadi make sure kita pakai baju-baju yang berkualiti. Dan selepas kita shoot, kita akan dapat apa yang dipanggil sebagai raw material ataupun raw video. Istilah videografi ni kita panggil dia sebagai footage. Okay, footage. Footage ialah rakaman-rakaman yang kita buat hari kejadian. Hari kejadian tu hari kita shoot. Jadi kita akan simpan kita punya raw material tu dalam handphone kita ataupun dalam memory card handphone kita tu. Selepas tu barulah kita bawa kita punya raw material ataupun footage tu masuk ke dalam software video editing. Okay, software video editing dia ada dua jenis, bukan dua jenis, dua fasa. Satu fasa kita panggil sebagai offline editing dan satu lagi dipanggil online editing. Offline editing tu bukan bermaksud kita tak connect to internet, dan online editing tu bukan maksud kita online kepada internet. Offline editing maksud dia editing secara kasar, maksud dia draft lah, kita buat draft. Okay, kita potong, tapi kita tak buat dipanggil sebagai finishing lagi. Okay, macam kita potong baju kan, nak menjahit tu kita potong secara rough dulu. Okay, so offline editing ialah potongan secara kasar supaya kita boleh tunjuk kepada customer ataupun kepada pengarah kita ataupun orang yang kita nak buat video tu supaya dia boleh tengok. Okay, betul tak betul kita punya story ni, angle dia cantik tak cantik dan penceritaan tu nampak smooth tak smooth. Bila dah confirm, barulah kita buat online editing. Online editing lah yang tempat di mana kita akan buat detailing kepada video-video kita tu. Memasukkan bunyi, memasukkan animasi. Kalau video yang lebih canggih, kita buat color grading. Jadi benda-benda tu kita panggil sebagai cosmetic lah. Kita bagi touch up, bagi cantik. Offline editing, kita potong-potong, kita bubuh lagu sikit-sikit dan kita preview. Kalau kita buat seorang, kita preview kat kita seorang lah. Tapi kalau kita buat video ni berkumpulan, jadi kita kena bincang dalam kumpulan. Ataupun kalau kita jadi videographer, kita tolong kawan kita meniaga online, kita tolong siapa-siapalah yang kita rasa kita belajar benda ni, kita ada knowledge dan kita nak tolong. Jadi kita boleh bincang dengan dia benda-benda storyline kita tu. Kat sinilah kita akan potong menggunakan software. Tak kisahlah handphone software ataupun komputer punya software. Bila dia dah setuju ataupun kita dah puas hati, barulah kita akan buat detailing. So detailing ni kita akan masukkan lah elemen-elemen lain, teks, bunyi, feedback soundtrack dan macam-macam lagi supaya video kita tu nampak lebih cantik dan dalam bentuk video yang engaging. Lepas tu preview dan last sekali bila dah okey, kita convert kepada video dalam format video sebenar lah, HD ataupun Full HD. Okay, saya ingat dulu waktu saya buat bengkel untuk women development lah, ibu-ibu tunggal di Pulau Pinang. Jadi seorang ibu tunggal tu dia cakap apa? Dia ada kemahiran buat gubahan hantaran. Jadi bila masalah dia nak berniaga tapi dia tak dapat customer sebab orang tak dapat cari dia. Dia poin yang saya bantu dia ialah saya rakam video dia tengah buat gubahan hantaran tu, suruh dia bubuh dekat Facebook dia ataupun dekat WhatsApp dia. Lepas tu dia buat pemasaran sendirilah, dia forward kat kawan dia, dia suruh anak dia upload dan alhamdulillah dia mendapat orang cakap jualan lah daripada video yang saya hasilkan tu. Jadi video yang saya hasilkan tu dalam kategori offline editing. Ambil potong-potong siap video, convert, terus bagi pada dia. So daripada situlah yang saya cakap kita boleh tolong kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita yang mana yang tak tahu nak buat video agar dia membuat video, dan video tu kita boleh letakkan di pemasaran media sosial supaya video tu akan menjadi salah satu marketing tools kepada perniagaan dia. Dan dari segi education, samalah kalau kita ada student yang datang ke college, jadi kita boleh minta dia berlakon, ataupun kalau kita nak berlakon seorang tu susah kan. Kebanyakan lecturer dia hanya membuat direct video macam tu lah. Tapi kalau based on kalau yang praktikal tu macam hotel, kami di UiTM ada hotel, jadi takkan nak buat
teaching secara macam ni, one way punya teaching. Jadi dia kena ada role play di mana kita kena shoot, menunjukkan teknik potong bawang, teknik potong daging, teknik jaga api, benda-benda tu semua tak boleh ditunjukkan dalam gambar, perlu ditunjukkan menggunakan video. Jadi kalau kita buat video yang engaging dan nampak cantik, of course student-student kita akan dapat benefit dari segi kemahiran tu kemahiran tu. So 3 benda ni adalah fasa-fasa untuk membuat video production. Okay, macam mana nak menghasilkan good video? Jadi kita ada a few kriteria yang kalau boleh bila kita buat video, kita nak benda tu ada dalam video kita. Okay, sama satu production, quality of video kita tu jangan kita save dalam video yang low quality, yang kita panggil sebagai SD lah, standard definition. Bila gambar tu kabur, orang akan tak nampak dan orang tak tengok. Orang suka gambar yang sharp, yang cantik. Okay, quality video dalam bentuk HD ataupun full HD. Kalau kita ada equipment yang lagi cantik, kita boleh pergi kepada Ultra HD. Nombor 2, mestilah berfokus. Bila kita cerita, storyboard kita tu mesti ada fokus lah. Kalau kita nak fokuskan student ataupun teknik memotong daging ke, teknik memasak ke, jadi fokus kepada tajuk yang kita nak tu. Lighting paling penting. Lighting paling penting sebab video yang kabur ataupun yang malap agak kurang lah dari segi engagement. Orang suka tengok apa gelap sangat ni kan, kita nak gambar cerah. Okay, background appealing. So background macam kita punya background lah. Okay, background bila kita ambil video tu, kita kena susun prop tu bagi nampak cantik supaya bila orang tengok nampak menarik dari segi background kita, dan mesti ada bunyi yang boleh didengari. Okay, bunyi didengari maksud dia suara kita bercakap tu clear. Macam mana nak bagi clear, kita kena pakai mic lah. Dan yang the last one, kalau kita buat video, kena masukkan juga bunyi sebagai alat-alat hiburan. Sebab bila kita buat storytelling ataupun kita panggil sebagai explainer lah, kita nak tunjukkan satu benda dekat kita punya student ataupun kepada kita punya target viewers kita tu, masukkanlah bunyi-bunyi yang menjadi halwa telinga pendengar tersebut. Dan kalau nak masukkan bunyi-bunyi lagu-lagu tertentu, kalau nak masukkan ke media sosial, Facebook atau YouTube, kita kena pastikan background ataupun muzik yang kita ambil ni mempunyai copyright yang dibenarkan lah, ataupun yang free royalty punya material. Bila kita menggunakan video-video yang lagu-lagu yang free royalty video ataupun audio, jadi tak ada isu dari segi Facebook ataupun YouTube akan block video kita sebab menggunakan bunyi ataupun lagu-lagu yang dalam dikategorikan sebagai ada hak cipta, ada hak cipta. So semua ni saya akan terangkan selepas ni lah. Jadi at least kalau kita buat video, kita kena ada 6 benda ni yang saya akan terangkan satu persatu. Okay. Ini kita mulakan dengan seni mengambil video ataupun dipanggil sebagai composition. Seni lah, seni mengambil video tu. Okay, so bila kita ambil gambar ada seni, jadi video kita tu daripada sinematografi tu nampak cantik dan terbukti video ni sesuai ataupun mudah mendapat orang punya attention. Okay, composition adalah seni untuk susun objek dalam frame yang kita buat. Okay, frame kita tu lah, segi 4 tu Dan istilah lain kita boleh gunakan, how do you choose to frame your video you are about to capture. Jadi ada 3 golden rules dari segi composition. Selepas ni kalau kita ambil video, 3 benda ni kita kena follow. Bukan kena follow lah, tak follow tak apa, tapi kita kena jadikan dia panduan untuk kita dapatkan orang punya viewers tu lah. Orang tengok rasa macam senang. Yang pertama ialah dipanggil rule of third.
Okay, rule of third ialah kita membahagikan kita punya gambar ni kepada 9 kotak, iaitu kita bahagi 3 lah. Kita bahagi 3, 1, 2, 3, dan gambar ataupun subjek kita tu mesti duduk di atas line, sama ada secara vertical ataupun horizontal. Kalau kita nak interview orang, kalau kita nak buat 2-3 watak, jadi make sure susunan tu dia duduk di atas 3 line tu. Okay, so sebab dia akan membantu dari segi human punya view, sebab mata kita ada 2, bukan 1. Kalau 1 kita akan pergi ke tengah, mata kita 2, jadi 2, 1 pergi yang satu lagi tu, satu lagi akan pergi sini. Jadi mata kita senang. So kita rasa selesa dengan video tersebut. Sebab tu adanya istilah dipanggil rule of third. So bila kita buat recording, bila shooting tu, make sure subjek mestilah duduk di line tersebut. Line ni tak keluar bila kita print atau bila kita convert menjadi video, benda tu tak keluar. Ada juga dalam kelas saya student tanya, ni video ni keluar dalam bila kita convert jadi video, keluar tak keluar? Tak keluar. Benda ni adalah grid saja. Grid maksud dia guideline. So bila kita shoot, line tu tak adalah, dia sebagai panduan lah. Yang kedua dipanggil sebagai leading line. So leading line ni ialah di mana bila kita shoot, kita try cari tempat-tempat di mana ada elemen-elemen leading line. Leading line ni yang akan membawa kita ke satu tempat yang lain. Okay, so dia akan draw the viewer's eye dalam specific direction ataupun portion dalam fotograf ataupun video yang kita buat tu. So sebab tu bila kita buat Ricky location nak ambil tu, kita kena tengoklah tempat yang kita nak ambil tu ada tak elemen-elemen leading line. Kalau tak ada, kita kena cari. Sebab dia adalah seni bergambar. Okay, seni bergambar, because kalau kita ada benda-benda macam ni, orang akan nampak sinematografi kita tu cantik dan dia akan selesa lah dengan video yang kita buat tu. Dan yang terakhir dipanggil sebagai symmetrical. Symmetrical ni kalau kita boleh jumpa benda yang simetri. So, dia ada yang simetri, sebelah-sebelah tu dia ada simetri. Contohnya macam kita pergi Tasik, kita nampak air, bangunan air tu dia reflect dengan background kan. Jadi kita boleh shoot dekat situ. So orang akan tengok, oh background dia ada elemen-elemen symmetrical. So kalau contoh macam kita record dalam building, kita try carilah decoration ataupun tingkap-tingkap yang mana yang ada elemen-elemen symmetrical. So kita shoot kat situ sebab dia akan bagi sense of harmony dengan artistic balance. So orang akan nampak video kita ni ada orang cakap apa, seni dalam bergambar. So ada setengah saya tengok video buat tepi dinding lah, dalam bilik yang berserabut lah. Jadi benda-benda tu kita cuba elakkan. Kalau nak buat video untuk kawan-kawan boleh lah kan, tapi kita nak buat video untuk sebagai bahan pengajaran ataupun bahan pemasaran, kena buat betul-betul dan kena pergi cari tempat yang sesuai supaya video kita tu nampak ada kualiti dari segi sinematografi. Jadi 3 benda ni seelok-eloknya kita nak guna salah satu pun boleh, kalau nak combine 3-3 pun boleh. Tengoklah yang mana yang kita boleh dapat the best of 3 tu. Okay, so itu teknik yang kita boleh gunakan. Nama dia ialah composition. Teknik menyusun objek dalam kita punya video record yang kita nak record nanti tu. Okay, saya berhenti sekejap kalau tengok ada soalan ke. Ada bercerita kan, setakat ni belum ada soalan lagi. Menghayati saya punya sharing saya ni. Jadi saya boleh sambung lah. Saya boleh sambung dekat bahagian jenis-jenis shot. Dalam fotografi ataupun videografi, kita ada 3 jenis shot. Long shot, medium long shot dengan close up. So, bila kita shoot, kita nak kena fikirkan 3 jenis shot ni, long, medium dengan close up. Okey, bila masa nak pakai long shot?
nak pakai long shot, selalunya kita akan gunakan untuk establish location. Kita nak tunjuk dia di bangunan ni, kita nak tunjuk dia di lokasi ni. Jadi kita akan shot menggunakan long shot. Kita kena tunjukkan background tu. Contohnya dia pergi hotel. So kita kena buat long shot untuk ambil hotel. Okay. Kemudian medium shot. Medium shot ni selalunya kita gunakan untuk menunjukkan action. Dia tengah duk dial telefon, dia tengah buat apa lagi tengah duk memotong daging, benda yang action. Sebab orang nak tengok proses tu. Okay, proses tu Jadi kena gunakan long shot, medium shot Medium shot sama ada kita nak pakai half body ataupun kita nak pakai chest punya body. Jadi itu kalau nak menunjukkan perbuatan. Dan yang ketiga dipanggil close up. Close up ni nak menunjukkan emosi. Emosi lah. Contohnya kita nak tunjuk yang dia sedih ataupun lepas dia buat benda-benda ni, dia happy, dia gembira, kita boleh gunakan close up. So nak shooting kena tahulah benda apa nak shooting dan jenis-jenis shoot yang kita boleh apply waktu kita shooting. Okay, kita shoot, kemudian kita berhenti, kita shoot pula, kita berhenti dan tengoklah benda apa yang kita nak ceritakan. So jenis-jenis shot tu dia membantulah untuk long shot, medium dengan close up. Okey, bercakap mengenai close up, banyak orang dia suka gunakan digital zoom. Dalam handphone kita kan ada lambang plus-plus tu kan. Banyak suka gunakan digital zoom. Digital zoom ni kalau kita rekod video cuba elakkan. Sebab digital zoom ni dia mengurangkan kita panggil dia quality pixel video kita tu. Sebab dia zoom secara digital. Kita tak pakai lens. Okay? Jadi bila shoot memanglah kita nampak. Kita tak payah bergerak pun, kita zoom dekat kita punya handphone. Dan of course kita boleh nampak benda tu lebih dekat. Cuma bila kita masukkan dalam software nanti, kita akan perasan yang video tu tak se-sharp kalau kita ambil dalam keadaan normal punya zooming. So dia satulah. Kalau kita buat 2 kali zoom, 3 kali zoom, cuba elakkan, jangan gunakan. So solution dia buat apa? Bawa badan atau move forward. Kalau kita nak zoom dengan dia, kita bergerak pergi dekat dia. Jangan elakkan menggunakan digital zoom. So move forward. Move forward maksudnya kita bergerak pergi ke objek yang kita nak rekodkan tu. Optical zoom boleh dipertimbangkan, tapi tengok jugalah lens kamera kita ni. Kalau Leica ke apa Carlsine ke tu okey lah. Kalau optical zoom yang biasa-biasa, seelok-eloknya kita pakai yang manual lah. Kita zoom secara manual. Okay, sebab kita nak resolution yang kita shoot tu adalah resolution yang asal. Jadi kualiti gambar ialah kualiti gambar yang asal. Dia tak ada elemen-elemen digital zoom. Okay, kalau foto boleh dimaafkan lah. Boleh dimaafkan, tapi kalau video cuba elakkan. Okay, ni close up untuk menunjukkan person face ataupun reaksi. Kalau medium shot lebih kepada close pada person dan menunjukkan aksi ataupun action. Dan long shot lebih kepada untuk establish location ataupun kita nak tunjukkan situasi tempat-tempat tersebut. Macam kita tengok drama kan, sebelum dia nak tunjuk dia dekat office, mesti dia akan shoot bangunan tu dulu. Dia mesti akan shoot bangunan tu dulu. Kalau gerak khas, semalam tengok gerak khas, bila dia nak tunjukkan Inspektor Era Fazira tu duduk dalam bilik dia tu, dia mesti akan shoot dulu ibu pejabat polis yang dekat KL tu, Bukit Aman. Dia kata tunjuk Bukit Aman dulu. So itu benda yang kita boleh gunakan dalam kita punya videografi kita nanti. Contohnya kita nak buat video, sebab saya banyak lecturer, kawan saya lecturer hotel. Kalau nak buat video hotel, jangan terus pergi ke dalam bilik hotel tu. Kita kena buat dulu sinematografi, zoom dulu ataupun ambil gambar hotel tersebut. Jadi orang akan tengok lokasi dan dia akan nampaklah penceritaan tu. Okay, so itu benda-benda yang kena consider bila kita nak mengambil sesebuah video. Okey, kemudian dari segi editing. Okay, dari segi editing ada satu ini istilah ataupun teknik yang digunakan bila kita buat editing, istilah yang dipanggil sebagai B-roll. B-roll ni kalau lecturer mana yang menggunakan konsep macam dia bercakap.
Okay, dia bercakap, dia rekod, dia bercakap. Jadi dia ceritalah pasal benda-benda macam tu dan bercerita pasal topik-topik ataupun perkara yang dia nak ceritakan kepada student. Okay. Kalau kita buat konsep video explainer macam ni yang kita bercakap direct, seelok-eloknya kita kena masukkan juga gambar ataupun video yang menceritakan perkara yang kita cuba sampaikan tersebut. Istilah ni kita panggil sebagai B-roll. B-roll ialah menyelit lah, kita panggil dia menyelit. So recording asal ialah kita bercakap. Contohnya macam saya tengah bercakap pasal burger. Jadi saya ceritalah burger ni sedap, cheese meleleh, asap sampai ke masuk hidung apa semua kan. Orang tak boleh bayang sebab kita bercerita. Jadi waktu kita bercakap mengenai burger tersebut, seelok-eloknya kita janganlah tunjuk muka kita. Kita kena edit dalam software, kita panggil dia insert. So insert satu lagi video di mana gambar video burger tu tengah panas, burger tu tengah meleleh cheese dia ataupun tengah buat proses membakar. Jadi kita boleh menimbulkan aspek penceritaan kalau kita guna konsep dipanggil video story lah. Storyteller ni banyak popular kan sekarang. Paling popular ML Studio kan. So kita tengok ML Studio, bila dia bercakap, orang yang bercakap tu bila dia ada mention something, dia akan tukar screen kepada B-roll. So B-roll ialah video mengenai benda yang dia cakap tu. Okay, dan video B-roll juga dia boleh dalam bentuk gambar lah kalau kita tak berjaya mendapatkan video mengenai perkara tersebut. Sekejap lagi saya akan share di mana kita boleh dapatkan video-video secara percuma tanpa perlu rekodkan secara sendiri lah. Contohnya kita nak cerita pasal orang panjat gunung. Takkan kita nak struggle pergi ambil gambar orang video panjat gunung kan. Jadi kita boleh cari di platform-platform yang menawarkan free royalty video. Jadi kita boleh gunakan video tu tanpa sebarang bayaran dan video tu boleh dikatakan dibenarkan lah untuk digunakan dalam video in case video kita tu viral suatu hari nanti. Bila ada viral, kalau kita gunakan video-video tanpa kebenaran, orang tu akan minta kita tarik balik. Sebab dah viral, kalau tak viral dia tak minta tarik balik kan. Jadi sebelum benda tu berlaku, kita kena pastikan video kita ni adalah free daripada copyright material lah. Okay, so ini semua teknik-teknik yang kita boleh apply dari segi penceritaan lah. So dipanggil B-roll dan A-roll. A-roll ialah kita bercakap, B-roll ialah video yang kita selit waktu kita bercakap. Suara kita keluar macam biasa, video akan bertukar kepada video kita punya explainer tu. Okay, so itu teknik-teknik yang kita boleh gunakan kalau kita membuat video pengajaran di mana kita cuba bercerita sesuatu dan kita kena visualisekan perkara yang kita ceritakan tu. Jadi itu teknik-teknik membuat video pengajaran. Dan kalau kita buat video pengajaran menggunakan smartphone, of course lah smartphone di depan, kalau boleh buat lebih kurang 5 minit. Jangan lama-lama because student punya engagement ni sangat rendah. Jadi dia cepat bosan. Kalau kita buat video 30 minit, dia tengok, oh Allah 30 minit. Okay, bye. Macam tu kan. Kalau kita buat 5 minit, okay, boleh layan 5 minit. Jadi kalau banyak benda kita nak cerita, cuba pecah-pecahkan supaya student lebih mudah untuk absorb ataupun lebih nampak lah, oh okay, ada 5 video, setiap video 5 saat 5 minit. Okay lah, dia kata okay boleh layan. Tapi kalau kita cakap ada satu video 25 minit, jadi dia cakap 25 minit, aduh boring lah, tak nak tengok lah. So dia jadi macam tu. Okay, so itu apa yang kita boleh buat. Macam saya juga mengajar di secara part time lah di Universiti Malaysia Pahang sebagai weekend class lah, saya buat video. Jadi kalau Universiti Malaysia Pahang ni dia lagi unik, dia satu slide satu video. Dia lagi hebat. Satu slide satu video. So dia slide ni saya cerita-cerita, saya cut. Buat satu lagi video, satu slide satu video. Kalau saya ada 30 slide, saya akan ada 30 video. Dan setiap video tu dia punya koordinator distance learning tu bagi tahu maksimum 1 minit saja. So dalam 1 minit saya kena ceritakan pasal slide saya ni. Sebab pelajar-pelajar yang ambil distance learning ni selalunya pelajar-pelajar yang bekerja dan umur 26, 27, ada yang 40 pun ada.
retention rate dia tu sangat rendah. Dia cepat bosan bila tengok video. Jadi macam mana kita tak nak bagi dia bosan? Kita buat satu-satu. So dia boleh layan lah. Okay, aku tengok yang 2 dulu lah. Okay, play 2 kali, okay, relax dulu, pergi mana-mana ke datang boleh tengok. Jadi kita bagi dalam bentuk sikit-sikit. So kalau mana-mana lecturer yang nak buat konten-konten video, try pendekkan video-video tersebut. Buatlah part 1, part 2, part 3 supaya student dari segi psikologi dia tengok, oh 5 minit video, okey dia layan. Oh 30 minit video, panjang sangat kan, baik aku tengok Cinta Sekali Lagi ke apa kan. Okay, TV cerita Korea kan. So benda-benda tu kita kena consider lah, sebab zaman sekarang banyak orang mengenal video dan saya tahu student sekarang sangat stres. Banyak yang stres sebab terlalu banyak video dia perlu hadam. Jadi salah satu cara kita nak bagi dia stay dengan kita punya konten dengan memendekkan video-video tersebut dan cuba sampaikan secara direct lah fakta-fakta ataupun pengajaran yang kita nak buat tu. Okay, so itu yang dari segi pengalaman saya lah membuat video untuk distance learning yang bekerja dan untuk pelajar-pelajar lah yang kategori diploma ataupun degree. Okay, aspek yang pertama bila nak buat video ialah lighting. Ini benda paling penting nak buat video. So kita ada 2 jenis recording, satu yang outdoor dan satu lagi indoor. Kalau nak ambil outdoor, dia ada satu golden rules lah yang banyak dipakai oleh videographer, iaitu sejam sebelum selepas matahari terbit, sejam sebelum matahari terbenam. Waktu tu ialah waktu yang paling romantik. Paling romantik ataupun paling cinematic untuk mengambil video. Kerana waktu tu ialah tiada dipanggil overexpose cahaya yang keterlaluan. So try plan lah, kalau tak boleh juga tak ada pilihan lah, kena buat juga kan. Kalau nak ambil gambar tengah hari, kena tengah hari lah, tak ada masalah ha? Cuma kalau nak ambil video yang nak gunakan outdoor, you nak rekodkan dekat tempat taman permainan, you nak rekodkan dekat pokok ke, dekat dalam hutan ke, jadi kita boleh gunakan teknik ni lah, 1 hour selepas matahari terbit dan 1 hour sebelum matahari terbit. Ada cakap sebelum pukul 10 pagi 10 pagi dan selepas pukul 5 petang. Waktu tu kita tak perlukan cahaya yang keterlaluan. Jadi no harsh lighting will be hitting kita punya pelakon-pelakon ataupun video yang kita buat. Kita pun tak berpeluh dan tak perlu nak touch-up bagi peluh tu hilang. Okey, macam mana pula dengan indoor? Okay. Kalau indoor, seelok-eloknya ialah menggunakan natural light. Natural light maksud dia datang daripada cahaya matahari. Macam mana nak dapat cahaya matahari? Carilah tingkap-tingkap yang berdekatan. Okay, jadi kalau nak syuting, tengok kat mana yang ada tingkap yang boleh membantu pencahayaan. Dan kalaulah terpaksa juga buat dalam bilik, pastikan kena tambah additional lampu. Jangan harap lampu pendah floor, jangan harap lampu LED downlight apa semua, sebab mata kita nampak cerah. Bila masuk dalam recording nanti, editing software, kita nampak malap. Sebab mata kita dengan mata kamera tak samalah. Mata kita lebih bagus lah kan. The best ciptaan Allah ialah mata kita. Dia dari segi lens kan. Lens mata kita ni boleh serap banyak jenis variasi color. So mata kamera ataupun lens kamera tak dapat menangkap sebiji macam mata kita. Sebab tu kita perlu additional source of light. So kena tambah cahaya baru. Kalau susah sangat pergi beli LED punya lampu, table lamp tu. Sudah ada LED punya lampu kan. Ceiling light tak membantu sangat, jika dengan tambah additional light. Kadang-kadang bila saya shooting, saya gunakan flash. Dalam handphone kita kan ada flash. So ambil onkan flash. Kamera ni ambil satu, kena ada 2 handphone lah. Okay, satu handphone untuk tembak ke kita. Nampak cerah tak? Nampak cerah. Okay. So yang satu lagi tu untuk recording, satu lagi tu untuk menambahkan cahaya. Kalau kita tak ada sangat table lamp ataupun
lampu-lampu yang boleh membantu pencahayaan tu. Dan kalau lampu seelok-eloknya jangan ambil straight pada ni lah, try ambil daripada sini ataupun sini supaya kita ada variasi of lighting tu. Okay, so itu teknik yang paling mudah lah untuk mengambil gambar lighting paling penting. Sebab dia adalah benda yang orang akan tengok bila video tu cerah, jadi dia akan suka tengok lah. Kalau you tengok dalam mana-mana tutorial, video tips ke, video for YouTube ke, video for marketing ke, lighting ialah benda yang paling di streskan kepentingan dia tu. Okay. Okay, dan sekarang kita tengok pula kamera movement. Okay, kamera movement, macam mana kita nak gerakkan kamera kita bila kita buat recording. So ada banyak teknik-teknik yang kita boleh apply sebab macam saya selalu cakap, ni dah beberapa kali dah cakap, video ialah penceritaan. Jadi kita nak bukan sebuah persembahan, kita nak buat sebuah persembahan lah. So bila kita nak buat sebuah persembahan ataupun penceritaan, kita perlu bercerita daripada pelbagai angle, bukan daripada satu angle. Kalau kita cerita pada satu angle, orang tu akan cepat boring. Sebab macam kita tengok drama lah, kalau seorang je pelakon, halah boring kan. Tapi kalau kita tengok drama, banyak pelakon, jadi dia ada angle ni, angle watak ni, angle watak ni, jadi kita boleh follow drama tu. Dan untuk mengambil gambar, kita ada lebih kurang 6 teknik yang kita boleh apply bila kita shoot kita punya recording yang kita nak buat tu. Okay. Yang pertama nama dia track. Okay, track So, track maksud dia kita gerak. Okay, kita ambil gambar, kita berjalankan kita punya kamera tu supaya bila orang boleh nampak lah benda ni. Teknik track ni sesuai kalau kita nak buat produk lah. Contohnya kita buat satu produk nasi ayam. So janganlah ambil nasi ayam. Jadi kita kena bagi lalu nasi ayam untuk pergi pusing. Okay, atau kereta kan. Kalau kita tengok iklan kereta, dia akan buat track. Okay, so track ni kita saja duduk, kita tak bergerak, kita duduk setempat, kita buat macam tu je, left to right ataupun right to left, ikut sukalah. Hanya tangan saja yang bergerak. So ini yang dipanggil sebagai track. So contohnya macam kita nak ambil gambar produk, contohnya macam engineering, dia adalah skru-skru apa semua, jadi kita boleh lalukan macam tu supaya dia macam terikut kita pergi tu. Okay, kemudian tukar pula pergi belah ni. So dia akan nampak belah ni, dia akan nampak belah ni. Jadi jadilah mata dia tu nampak bergerak lah. Okay, kalau kita ambil dua satu angle, mata dia macam tu je. Jadi dari segi psikologi tu dia tak berapa mendatangkan kesan lah kepada orang yang tengok video kita tu. Okay, kalau objek tu besar, contohnya kita nak buat kereta ataupun bilik. Ni popular kalau kita review bilik. Kalau kita tengok orang yang suka buat review bilik kan, dia akan guna panning. Panning ni maksud dia yang berjalan. Okay, kamera macam tu je. Dia yang berjalan. Nampak body movement. Dia kena berjalan lah sebab tangan dia nak pergi jauh sangat kan. Jadi perlunya kita panggil body movement. Dia kena berjalan. Jadi bila nak review tempat atau kita nak tunjuk ni adalah makmal komputer, ini adalah makmal untuk membuat barang-barang ni, janganlah kita ambil macam tu. Jadi kita kena bergerak macam tu kan. Okay, so dia jadi satu teknik yang cantik. Ada juga istilah yang digunakan oleh drama-drama. Kalau left to right, dia menunjukkan orang tu tengah gembira. Saya tak tahulah dia punya fakta tu betul tak betul kan. Kalau kita cerita Korea, left to right contohnya dia kayuh basikal daripada kiri ke kanan. Jadi kita nampak lah. So kita shoot dia kan macam tu. So happy ending lah, lebih kurang macam tu, happy ending. Jadi kalau right to left, dia macam kiri ke kanan, dia macam tengah bersedih ke, tengah membawa diri ke, dia lebih kurang macam tu. Tapi kita tak buat drama lah, okay? Just nak bagi knowledge lah. Jadi dia drama lah, selalunya pengarah drama dia guna rules tu. Macam kita tak payahlah, kita kalau nak syuting satu bilik, satu tempat, kita boleh gerakkan badan kita tu. Cuma kalau nak gerak badan kena ada tripod lah, jangan macam ni. Macam ni ya, biarlah bergegar skrin kan. Okay, so itu panning So track, tangan saja bergerak, panning, badan saja bergerak. Okay,
Nombor 3 dipanggil sebagai tube. Tube ni ialah bottom, top to bottom ataupun bottom to top. Okay, so macam mana tube ni? Macam ni. So, macam tu. Handphone saja bergerak. So, kita ambil satu benda ni, contohnya kita tunjuk dulu kaki dia, kemudian kita naik. Jadi orang akan nampak macam mendongak naik atas lah. Macam tu. Okay, so tube. Tube maksud dia untuk establish location ataupun human. Jadi kita boleh katakanlah kita nak tunjuk, ini adalah makmal. Jadi janganlah ini adalah makmal. Ini adalah pintu makmal dulu, naik atas baru nampak perkataan makmal. Jadi movement mata kita tu. So itu adalah sebuah penceritaan. Okay, so gerakkan kita punya ni shooting, kita try buat macam tu. Cuma kalau siapa yang banyak bajet tu, kita boleh beli gimbal lah. Gimbal ni satu alat di mana dia boleh motorkan kita punya pergerakan tu. Jadi nampak steady lah. Kalau tak boleh, kita terpaksa buat manual. Jadi bila buat manual, dia punya risiko dia adalah shaking lah. Shaking tu shaking. So untuk establish location ataupun human. Establish location, kita nak tunjukkan satu tempat tu, kita boleh guna teknik macam tu. Ataupun nak tunjuk human. Human sebenarnya kita ambil dari bawah kan. Bawah kaki dia, naik atas nampak muka dia. Jadi dia adalah sebuah penceritaan. Okay. Ada satu lagi yang gunakan crane. Crane ni lah. Crane dia tak menyentuh. Crane kita sendiri gerakkan macam tu. Okay. Kita ambil dari bawah, kita naik atas macam tu. Jadi dipanggil sebagai crane. Macam crane lah. Kan crane dia bergerak kan. Dia angkat barang, badan tu bergerak. Jadi handphone kita kena bergerak. Yang tadi tu rotation. Okay. Google jawab, okay. So dia macam tu. Sini kalau tube, okay, crane, kita akan ambil shooting, kena duduk bertenggek sikit lah. Tenggek, naik atas supaya dia nampak pergerakan di atas tu. Okay. Dan yang kelima ni adalah dolly. Dolly ni popular dekat cerita sinetron lah. Zoom tu kan. Okay. So dia movement front to back. Jadi kita pergi sekejap, kita ambil. Kita pergi sekejap, kita ambil macam tu kan. Jadi depan, belakang. Okay. Zoom kan. So itu drama Indonesia sukalah dolly. Dan yang ke last sekali adalah zoom ni yang saya cakap tadi lah. Kita nak zoom benda tu dekat, kita dolly lah. Dolly kita dolly lah. Yang kita zoom, kalau zoom kita guna button plus dalam handphone kita tu, dia zoom sendiri kan. Jadi tak digalakkan bila buat nak zoom satu-satu benda tu menggunakan zoom. Selalunya kita sendiri bergerak. Dan kalau kita tengok fotografi ataupun videografi yang profesional, dia ada track lah. Dia ada track di mana video dia tu bergerak dalam keadaan yang nampak cantik. Cuma lately kita ada gimbal, jadi kita boleh gunakan lah. Kalau gimbal tu kita boleh movement tu nampak cantik lah. Nampak cantik. Jadi dia establish location ataupun kita nak seolah-olah macam kita tengah berjalan ke produk tu. Jadi dia punya penceritaan dia kat situ. Okay. So ini teknik-teknik yang kita boleh gunakan bila kita mengambil gambar nanti. Okay. Dan bila kita shoot, boleh try 2-3 teknik. Sebab nanti balik kita merun dalam software, so kita boleh tengoklah yang mana yang lebih cantik kan. Jadi kita shooting macam-macam teknik. Kita ambil macam tu, kita ambil macam tu, kita ambil macam tu. Balik kita tengok balik footage yang kita dah buat tu, yang mana yang kita nampak lebih sinematografi dan lebih cantik. Kita ambil yang tu, bubuh dalam video tu. Okay, bukan datang sekali ambil macam ni, okey dah balik. Tak dah, kita try semua angle. Okay, itu barulah dipanggil explore kita punya creativity. Okay, so ini semua teknik-teknik lah yang kita boleh apply bila kita nak shooting menggunakan handphone punya kamera. Okay, jadi kita dah pukul 11. Macam Puan Hussaina beritahu tadi, kita akan break dulu untuk sejam yang pertama. Selepas ni saya akan sambung dengan equipment basic yang diperlukan untuk menjalankan sebuah penggambaran ataupun nak buat smartphone punya videografi. Jadi saya serahkan kembali pada Puan Hussaina. Puan Hussaina ada di sana? Okey, nanti kita break 5 minit, kita tengok video promo dulu, lepas tu kita sambung semula Cik Saiful. Okey, terima kasih. Okey.
Okey. Kita sambung balik. Okey, terima kasih yang masih setia bersama kita lagi di sesi ni. Okey, bilangan peserta webinar kita yang masih setia dengan kita ramai 200 lebih di Microsoft Teams dan juga di FB kita, live kita lah. Okey, kita tengok ada di ruangan chat ada beberapa soalan. Mungkin lepas ni Encik Saiful akan jawab, ataupun jika ada lagi soalan boleh bertanya di ruangan Q&A lah. Okey. So untuk makluman, link kehadiran akan kami share 15 minit sebelum sesi tamat, dan link akan ditutup sebaik saja sesi tamat sesi tamat webinar ni lah. Okey, pastikan tuan-puan setia bersama kami sampai hujung. Okey, Cik Saiful boleh sambung semula, Cik Saiful? Okey, terima kasih. Alhamdulillah ada 200 lebih. Okey, tadi saya tamatkan dekat kamera movement. Sekarang saya sambung dekat equipment sebab dalam soalan yang Q&A tadi ada beberapa soalan yang bertanya mengenai equipment. So equipment ni tidaklah terlalu mahal dan ada juga yang murah. Cuma kalau kita nak invest, kita kena fikirkan serius kita punya investment tu. Okay? Contohnya macam katakanlah kita nak plan untuk menjadikan video yang nak buat video pengajaran ni yang secara konsisten. So kita boleh invest untuk belikan smartphone rig. So smartphone rig ni yang kita boleh pegang tu lah. Kita boleh pegang, di mana dekat smartphone rig ni kita boleh attach kita punya kamera dan kita boleh bubuh lampu dan kita panggil mikrofon dalam satu rig tu. Jadi tak timbul isu kat mana nak pegang kamera, siapa nak pegang kamera, siapa nak pegang mic, siapa nak pegang lighting. Dia tak sama macam kita buat drama. Kalau drama, fotografer dia ambil gambar saja. Lighting orang lain buat. Yang pegang bulu mikrofon tu pun orang lain buat. Jadi 3-4 orang diperlukan. Katakanlah macam kita ni buat video untuk seorang-seorang ataupun 2 orang, equipment yang paling penting kita perlukan ialah smartphone rig lah. Sebab smartphone rig ni kita boleh letakkan 3 benda dalam satu rig tu. Jadi kita bergerak pun dalam keadaan yang stabil sebab kita tak pegang handphone, kita pegang rig tu. So kalau yang mana yang nak perlukan untuk stability, boleh consider lah untuk beli smartphone rig. Brand yang dicadangkan kalau untuk beginner ni Ulanzi lah. Ulanzi agak berkualiti dan harga dia pun tak terlalu mahal sangat. Kemudian kalau kita nak buat video yang simple untuk review, untuk kestabilan lah, untuk nak ambil gambar untuk stabil, boleh consider beli tripod. So tripod ni kalau tengok dekat Shopee, sekarang pun kalau kita tengok kedai-kedai yang menjual aksesori telefon memang banyak. So boleh pergi dan boleh test lah. Saya prefer Ulanzi sebab dia dari segi ketahanan lah. Ketahanan dia tu dia memang tak rosak dan jarang nak rosak. Kalau pergi beli dekat kedai RM5, RM10, kadang-kadang spring tercabut, tak stabil. So kena tengok lah kalau kita tak guna secara banyak ataupun secara hard lah, secara banyak, jadi kita boleh consider beli yang minimum dulu. Tapi kalau kita rasa nak gunakan dalam kuantiti ataupun dalam keadaan yang selalu kita pakai, jadi kita boleh invest beli equipment yang mahal sedikit lah. Ada yang lagi mahal pada tu, jadi yang ni yang kita perlukan. Okay, untuk mendapatkan bunyi yang berkualiti, saya galakkan saya galakkan pakai external microphone. Okay. Jangan gunakan handphone punya mikrofon. Kalau handphone punya mikrofon, bila kita shoot, bunyi yang dia ambil daripada mikrofon ni daripada surrounding. Okay, bunyi sini, bunyi sini, bunyi sini, bunyi sini. Jadi bila kita nak dapatkan bunyi suara yang bercakap dengan lebih clear tu, agak suara tu tenggelam. Walaupun dalam software video editing ada yang dipanggil sebagai noise remover, tetapi untuk dari segi clearance lah, dari segi kita punya bercakap tu clear, digalakkan menggunakan additional microphone.
So ada 3 jenis additional yang mikrofon yang boleh dibeli. Macam saya suka brand Boya ni lah. So Boya yang pertama ni ialah Boya bukan buaya. Buaya yang dia untuk interview. So dia ada wire lebih kurang panjang lah, panjang berjela kan. Dalam beg ni pun ada Boya lebih kurang 5 meter. Jadi kita record interview orang tu, make sure dia pakai itulah clip Boya tu, dia pakai kat baju dia, dan kita boleh capture dia punya bunyi tu dengan lebih sharp ataupun dengan lebih clear. Di bunyi tu terletak situ, kita tunjukkan handphone kita. So bagi kat dia untuk kalau yang menggunakan konsep interview lah, kalau kita interview orang bercakap, jadi kita make sure kita pakai mikrofon, dipanggil lavalier menyampaikan mikrofon. Kalaulah orang tu jauh sedikit, boleh pakai yang satu lagi Boya. Boya ni ada bulu. Boya bulu ni dia ambil one direction daripada satu direction ni. So sebab dia punya teknik ataupun method dia ambil bunyi tu one direction. Jadi kita alakan kamera kita ni kepada orang yang bercakap tu. Jadi dia bunyi dia lebih one direction lah, one direction. Kalaulah dia lagi jauh, kita boleh beli yang wireless. Wireless ni 500 lebih ya, WM4 ni. Tak silap saya Ustaz Abid Liu dia pakai yang ni. Ustaz Abid Liu kan selalu buat video dia berjalan pergi rumah orang tu bagi sumbangan semua kan. Jadi Ustaz Abid Liu dia pakai Boya wireless ni lah, di mana tak silap saya dia boleh pergi sampai 20 meter kot dia punya bunyi dia lah. Bunyi pula suara yang dia bercakap tu secara wireless. Jadi dia bercakap, transmitter tu akan hantar ke Boya yang transmitter ni dan masuk dalam kita punya handphone. Okay, jadi kena fikirkan ataupun kena tengoklah keadaan mana kita nak rekod video tu. Tak digalakkan menggunakan handphone punya speaker yang sedia ada lah, sebab kita akan dapat bunyi yang bercampur-campur lah, bunyi yang bercampur-campur. Okey, seterusnya dua tu lah yang penting lah. Equipment tu kena ada tripod, lighting lah, lighting sekali lah. Lighting pun kita kena beli. Ada yang lighting kecil, ada lighting besar, ada yang ring tu kan. Yang ring tu pun ada juga yang orang dah buat tutorial make up apa semua. Boleh pergi kedai dan consider lah. Ada yang susah sangat nak lighting, boleh beli table lamp. Sebab table lamp dia punya cahaya dia agak bagus. Dan advantage table lamp ni kita boleh dia macam boleh ketatkan dekat meja tu. Jadi dia tak bergegar lah. Jadi itu advantage table lamp. Kalau nak betul-betul boleh pergi ke kedai yang menjual aksesori handphone, memang semua jenis lighting semua dia ada lah. Semua dia ada. Okay, next untuk mengambil video kita setting dekat kamera. Okay, sebelum nak ambil video kita kena kenal kamera kita ni. Kamera handphone kita ni jenis berapa dia punya kebolehan dia. Kalau tak nanti shooting tak tahu apa resolution yang kita ambil dekat kamera ataupun handphone punya video kamera daripada handphone kita. Okay, so sebelum nak fahamkan resolution, dia ada teknik yang resolution ni kita panggil dia number of pixel dalam satu-satu image tu. Dia punya rule simple je, lagi tinggi resolution, lagilah bagus, lagilah gambar tu lebih sharp, lebih berkualiti ya. So untuk definition video kita ada dua jenis, satu standard definition HD dan satu lagi high definition ataupun kita panggil dia HD. Standard definition ni yang zaman dulu, TV CRT, TV yang orang panggil aquarium tu kan, TV aquarium. So dia punya teknologi dia punya ratio ataupun paparan skrin dia tu adalah dipanggil sebagai 4:3 4:3. 4:3 maksud dia tinggi 4, lebar 3. Tinggi 3, lebar 4. Sebab tu bentuk dia memang segi 4, macam segi 4 tepat segi 4 tepat. So teknologi ni ialah untuk Astro zaman dulu ataupun TV zaman dulu lah, TV yang sebelum ada My TV digital tu, itu TV yang dipanggil sebagai standard definition ataupun kalau kita boleh tak ketahuan saya kata DVD lah, DVD punya version. Okay, DVD punya version di mana dia punya resolution dia 640 480, gambar memang tak berkualiti dan nampak tak sharp. Jadi bila adanya new teknologi,
dia ada 3 jenis HD lah. So HD yang pertama disebut HD je. So iaitu 720 kali 480. Dia punya, kita panggil dia pixel dah lah, pixel width dengan height dia tu. Kemudian bila dah makin maju, ada satu lagi teknologi dipanggil Full HD, di mana dia punya resolution tu lagi tinggi, 1080, 190 kali 1080. Sini dipanggil sebagai Full HD. Dan teknologi untuk handphone yang terkini, dia ada 4K. 4K ni dalam kategori Ultra HD. Untuk handphone lama, handphone 2 tahun lepas, saya rasa banyak dia akan 1080 sajalah. Sebab teknologi 4K dalam video ni selalunya dia bubuh dekat flagship telefon, telefon flagship. Cuma tahun ni dan ada slide tak? Ada slide tak nampak kat? Tak share alamak, sorry. Kak Nur tak beritahu tadi. Okey, semaafkan, break tadi terlupa nak share balik kan. Okay. Video resolution yang saya sebut tadi, di mana bila kita nak ambil gambar ataupun nak ambil video dalam kita punya kamera, kita boleh tentukan resolution apa yang kita nak pakai untuk mengambil video kita ni. Okay, dan video resolution yang paling terkini ialah 8K ataupun 4K lah. 8K tu lagi tinggi, tak silap saya ada iPhone pun mungkin dah ada, iPhone baru mungkin dah 8K dah. Tapi kalau yang flagship handphone mid range ni yang harga dia 1000 lebih, kalau you beli sekarang, majority memang dah ada dah 4K punya recording. So kita kena set dekat kita punya handphone. Sebab kita tak tahu dekat handphone tu setting apa yang dia pakai sebagai default setting tu. Jadi kita kena check. Jadi saya akan tunjukkanlah selepas ni macam ni kita nak check video resolution sebelum kita nak shoot. Okay. So saya ulang balik lah tadi. Okay, ada 2 jenis resolution untuk video. SD ni untuk yang zaman dulu punya, di mana dia punya paparan skrin adalah 43. Dan untuk yang mana yang HD, dia punya paparan skrin dia guna ratio 16:9. 16:9 ataupun orang panggil istilah yang paling popular dipanggil ultra wide lah. Wide punya angle lah, wide punya angle. Okay. So yang baru-baru ni HD, Full HD dengan Ultra HD ni kebanyakannya memang available dalam kita punya kamera. Di mana kita nak ubah setting-setting yang kita nak buat ni. So sebelum kita nak record video, kita kena check kita punya handphone. So benda pertama yang kita kena enablekan ialah grid. Sebab apa kita kena enablekan grid? Sebab kita nak dapatkan rule of third tadi tu. Nak dapatkan rule of third. Jadi kita nak bahagikan kepada 9 kotak. Bila kita shoot, seelok-eloknya objek tu duduk di atas line rule of third. So pergi dekat handphone, cari setting kamera, cari enable grid. Enable grid lah. Ni kalau handphone ni yang saya ambil daripada Realme. Jadi dia grid dia kat situ lah, menu setting. Kebanyakan handphone boleh pergi dekat setting handphone untuk kamera ataupun video cam. Kita enablekan grid. So bila kita shooting, kita boleh nampak objek tu di atas line grid tu. Yang kedua, bila kita masuk lagi dalam menu handphone, yang ni selalunya kita kena ambil daripada handphone daripada video. So handphone kita tukar kepada video, dan daripada video tu try cari button setting. Sebab dia setting khas untuk video saja. Okey. Pergi dekat video resolution, cari kat setting, cari dekat menu video resolution, dan kita boleh nampaklah resolution yang dipaparkan yang dalam handphone tu. Kalau handphone lama mungkin 4K ni tak ada. Sebab 4K ni baru je dibuat dalam handphone. So kebanyakannya 1080 dengan 720. Yang ni Full HD, yang ni HD yang biasa. Okay, jadi pilihlah salah satu. Kalau nak gambar kualiti, saya cadangkan HD lah. Saya cadangkan HD ya. Dan frame rate ni kalau selalunya kalau biasa kita ambil, sebenarnya kita akan ambil 30 lah. 30 frame per second lah. Nak ambil 25 pun boleh, tapi kalau digital punya video kebanyakannya dia gunakan 30 frame per second. 25 ni
TV zaman dulu lah ataupun teknologi zaman dulu lah. Kita panggil dia Disney punya frame lah. Disney punya frame ni yang buat kartun semua tu dia pakai lah 25 lah. So 65 frame per second ni sesuai kalau kita nak buat slow motion lah, slow motion. Jadi boleh ambil frame rate per second, jadi bila kita buat slow motion tu dia lebih nampak lah pergerakan slow motion tu lah. So apa maksud 60 frame per second ni? Dalam satu saat dia ada 60 gambar. Jadi bila nak buat kita panggil slow-mo tu, nampaklah kesan dia tu. Okay. 30 ni untuk yang biasa punya recording. Okay. Ni kalau handphone yang Samsung, so dia adalah pergi dekat video size, jadi boleh pilih FHD tu maksud dia full HD lah. Dan ada kat atas tu full HD 60 frame per second kan. Yang ni Samsung Galaxy baru lah, Samsung Galaxy baru tu nampak dia ada sampai UHD lah. UHD maksud dia 4K ya, 4K punya paparan. And yang ni kalau yang menggunakan iPhone, jadi kita pergi dekat menu kamera, check dekat setting kamera, record video, tukarkan dia punya resolution itu. So 4K 1080 dengan 720. Okey, bila masa nak pakai 4K ni? Kadang-kadang kita bila shooting video kita rasa macam aku nak pakai paling tinggi lah kan, 4K lagi sharp, lagi bagus. Cuma dia punya masalah dia 4K ni dia very high resolution. Bila kita ambil gambar shooting video, cepat penuh. Okey, cepat penuh sebab dia quality kan. Bila quality video mungkin penuh hard disk kita punya handphone. Jadi kena plan dululah. Dan satu lagi yang kita perlu consider bila nak ambil 4K video ni ialah keupayaan kita punya komputer untuk membuat video editing kepada 4K punya video. Kalau kamera komputer kita lah, let's say kita edit video kita menggunakan komputer. Komputer kita ni level medium lah, medium punya dipanggil spec lah, medium punya spec. So kita kena try dulu. Contohnya, okay, katakanlah saya sebelum saya nak buat, saya kena fikirkan dulu, saya kena test dulu. So saya record satu video 4K, saya pindahkan masuk ke saya punya komputer, saya try edit. Kalau tak hang, maksud dia komputer saya ni power lah. So dia boleh handle 4K punya video. Tapi kalau selalu hang, maksud dia kena tukar komputer lah. Paling mudah tukar komputer lah, komputer lagi power kan. Tapi kalau kita tak ada keupayaan untuk menukarkan komputer, kita ambil yang 1080 tu pun memadai. Okay? Sebab kita nak kena tengok juga tempat nak edit tu. Okay? Kalau ambil 4K cantik-cantik, balik edit kat komputer, okay, selalu hang. Jadi tak guna juga kan. Ambil video cantik nak edit, hang sana, hang sini, hang sana, hang sini. Jadi dia mempengaruhi juga mood kita nak edit video tu. Jadi kena buat benchmark. Okay, kena buat benchmark di mana kena consider video ni boleh tak diedit menggunakan komputer kita. Tapi kalau komputer kita dah memang power, spek tinggi, i7, untuk gaming dan multimedia komputer yang power, jadi tak ada isu lah kalau kita ambil 4K video. So 4K video akan menghasilkan size yang lebih besar lah, high resolution, dan akan menggunakan banyak capacity gambar. Okay, so boleh set lah. So contohnya saya nak pergi shooting, saya pergi masuk handphone, saya kena pilih lah setting, tukar kepada video, tukar setting, saya pilih resolution apa saya nak pakai untuk mengambil gambar ni. Okay, so itu yang kita kena tahu, setting dekat kamera. Setengah orang saya tanya, tahu tak setting kamera? Tak tahu, main record je kan, asal cantik okey. Jadi nak belajar edit video, kena tahu juga mengambil video kan. Okay. Dan satu lagi, bila kita shoot, macam saya cakap tadi lah, kita dah belajar dah tadi jenis-jenis shooting tu, jenis-jenis angle. So bila ambil gambar, try main dengan pelbagai angle. So ambil sini, ambil sana, ambil sini, ambil sana. So try supaya video kita adalah sebuah penceritaan, bukan sebuah lakonan ataupun satu angle saja cerita . So kena fikirkan lah.
sikit. Yang ni dia tengah potong bawang, jadi nak ambil angle mana. Yang ni dia tengah fikirkan masa depan, boleh ambil angle mana. Yang ni dia tengah serve customer, jadi kena ambil angle nampakkan pergerakan. So benda-benda ni semua kena consider bila kita nak ambil video. So main dengan angle, be kreatif, dan kalau lama-lama kita buat, kita akan dapati benda tu ialah sebuah penceritaan. Okay, ini do and don'ts. Kalau nak shooting video macam ni, jangan macam ni. Ini kalau nak buat Facebook live, kalau nak buat Instagram live memang okey. Tapi kalau nak buat video untuk pengajaran, video untuk pemasaran, macam ni. Okay. Use tripod atau stabilizer, itu penting. Kalau tak ada tripod atau stabilizer, jangan ambil satu tangan. Okay, satu tangan ni shaky. So dua tangan lah at least, Jangan guna digital zoom. Okay, lighting, avoid bright lighting, elakkan cahaya, exposure dan fokus. So make sure kita fokus. Audio recording, make sure gunakan external mic. Click on lens kalau nak tambah, dan slow motion kalau nak guna, jangan guna berlebihan lah. So ini contoh panduan lah bila kita nak buat recording nanti. Okay, ini storyboard lah. Storyboard maksud dia kalau kita plan nak buat satu-satu penggambaran atau shooting, seelok-eloknya kita buat storyboard. Sebab nak bagi orang faham. Okay, ini kita seorang je faham kan. Aku nak buat ni, aku seorang je tahu. Jadi orang lain tak tahu. So seeloknya kita buat storyboard. Storyboard ni kita lukis saja dalam bentuk sketch. Jadi aku nak ambil angle macam ni. Lepas tu dia masuk angle macam ni. Kita try visualisekan benda yang terjadi nanti. So bila kita buat storyboard, orang yang nak record ataupun pelakon yang kita gunakan untuk recording tu dia akan faham, oh benda ni, lepas ni shooting ni, lepas ni shooting ni. Benda ni bukan buat sekaligus tau. Untuk shooting kita panggil babak pertama ni, shooting lah dulu. Shooting dia masuk bilik, okay, berhenti kejap. Okay, lepas tu shooting kedua kita pindahkan duduk dalam bilik, ambil angle ni, masuk lagi satu shooting. Bukan pergerakan ni semua dalam satu recording, bukan dia berasingan. Okay, macam mana kita nak buat sekali tu kan? So kena break, shooting break, satu babak break, Okay, dan kalau kita nak main dengan angle, kita boleh repeat babak tu, cuma babak ni dia buat benda yang sama, record, babak kedua tukar angle, benda yang sama juga, dia kena berlakon. So dia kena berlakon banyak kali lah, dia kena berlakon banyak kali. Kalau kita ada 2-3 kamera, okey, kita letak sini, kita letak sini. Macam kita interview orang kan, interview takkan nak buat banyak kali. So interview sekali, so kamera tu ada banyak angle. So nanti masukkan dalam software, kita potong lah. Kat mana angle kita nak, kita potong, dan kita boleh combine dapatkan satu interview daripada pelbagai angle lah, pelbagai angle. Okey, sekarang saya nak tunjuk, kita pun dah 11.30 dah, saya nak tunjuk secara cepat sikit lah. Di sini adalah website-website yang menawarkan animated video yang kita boleh gunakan untuk membuat introduction kepada video kita. Okay, macam kita nak buat video, kita tak boleh terus pergi ke video tu. Kita kena intro dulu. Kita panggil montage, kena buat montage dulu. Nak buat video bukan main sobam video kan. Kena ada introduction supaya orang nampak penceritaan. Jadi ini website ni ada 6 ni, boleh pergi dan try tengoklah. Tapi kalau macam nak buat YouTube ataupun introduction yang cantik, Canva agak yang terbaik lah. Canva yang terbaik because kita ada template dan kita boleh edit template tu dan tekan button save. Bila save dia akan keluar dalam bentuk video. Video tu kita masukkan dalam video editing software kita tu. Okay, so boleh try lah. Nanti boleh download nota ni dan boleh try yang mana yang untuk dapatkan animated video yang percuma. Kalau kita tak ada kebolehan nak buat animated video. Kalau siapa yang belajar Adobe Premiere ataupun Adobe After Effects, jadi dia bolehlah buat benda tu kan. Jadi kalau tak ada, kita boleh buat sendiri. Dan kalau tak reti juga, boleh hire siapa-siapa freelancer yang ada kebolehan tu, bayarlah kat dia sikit. Yang penting introduction video kita tu boom lah. So orang tengok, oh macam dengan Hollywood punya cerita kan. So introduction tu sangat penting, especially yang nak buat video-video yang ada keuntungan lah, ataupun yang nak engagement tu tinggi ya.
Okay, free background music, yang ni kalau sound effect lah. So kalau kita buat video macam saya cakap tadi, seelok-eloknya bagi ada bunyi di latar belakang kita punya video tu supaya dia bercerita sambil mendengar, nampak sedap kan. So yang terbaiknya adalah Bensound, bensound.com. Pergi dalam bensound.com, boleh preview lagu-lagu yang dia dalam kategori free royalty music, download dan boleh pakai, masukkan dalam video dan boleh edit. So jangan risaulah video kita kena block ke ataupun kena YouTube mute kan ke, tak ada isu sebab dia dalam kategori Bensound, dalam kategori free royalty music ataupun sound effect. Jadi boleh pergi website-website ni dan try download, masukkan dalam software. Ini dalam kategori kita panggil dia material lah. Kita cari material untuk masukkan dalam video kita. Ini nak cari gambar-gambar untuk kita masukkan, macam nak buat B-roll tadi lah. Nak buat B-roll tak ada gambar, jadi boleh pergi ke website-website ni, boleh masukkan B-roll. Cuma kalau dalam B-roll tu kita elok letak kredit lah. Letak kredit, website mana kita ambil gambar-gambar ni. So yang ni free background free animated video ni, dia bukan setakat video yang animasi saja. Video yang sebenar pun ada juga, pixel, isabe kan. Macam contoh kita nak ambil gambar kucing tengah berlari. Satu cara kita pergi cari kucing, kita ambil gambar kucing tengah berlari. Tapi kalau let's say kita malas nak cari gambar kucing tengah berlari, boleh masuk website Pexel, Pixabay, try type kucing ataupun cat. Jadi kita tengoklah ada video-video yang di-share tu. Jadi kalau sesuai, download secara percuma, masukkan dalam kita punya video editing untuk kita jadikan dia sebagai B-roll. Okay, so gambar insyaAllah lah memang berkualiti. Dan bukan video-video yang biasa-biasa lah, bukan video TikTok, bukan video yang amatur tu ambil, video yang profesional. Jadi dari segi pembikinan video kita tu nampak profesional lah. Okay, itu benda yang kita boleh buat untuk mencari material lah untuk menghasilkan video kita tu. Okay, ini last sekali. Perlu ada perisian untuk buat video editing software. Ada dua software yang kita boleh pakai lah. Satu yang PC based dan satu lagi daripada handphone punya apps. Kalau siapa-siapa yang selesa menggunakan PC, jadi dia boleh install perisian-perisian ni lah. Yang paling saya recommend Filmora, sebab Filmora ni dia tersangat mudah digunakan. Dia siapa-siapa yang baru belajar buat video editing ni, kalau pakai Filmora kira macam mudah faham sebab dia potong tindan-tindan, masukkan animation, transition, boleh naikkan volume bunyi ataupun nak mute kat mana-mana, dan boleh terus convert dalam bentuk-bentuk yang kita nak tu, HD, Full HD, 4K semua dia ada kat situ. So dari segi pengalaman saya duk edit lah, kalau yang nak cepat tu saya akan pakai Filmora. Sebab Filmora ni dia tak complicated, potong-potong, masuk-masuk sikit, settle. Kalau saya nak dapatkan yang lebih detail, kebanyakannya saya akan pakai Adobe Premiere Pro lah. Adobe Premiere Pro ni dia banyak configuration dia, di mana kita boleh buat color grading, kita boleh buat online editing yang lebih komprehensif lah. Sebenarnya digunakan oleh profesional ni banyak akan pakai Adobe Premiere. Lain pada tu boleh juga install Power Director pun boleh pakai. Dan ada satu yang agak menonjol lately ni dipanggil DaVinci Resolve. Dia orang cakap software ni percuma. Dan bila percuma, dia punya premium dia punya features tu banyak yang dia bagi tu dalam kategori premium. Sebab yang lain tu semua kena bayar lah. Filmora Wondershare pun kena bayar. Power Director pun semua adalah software-software yang berbayar. Dan bila kena bayar, of course lah, kita kena sediakan duit. Dan kalau tak kita pakai trial version, video yang kita convert nanti dia akan ada watermark. Jadi tak cantik lah buat video cantik ada watermark. Alah, fail kan. Dia kena invest sikit, beli software Filmora, ataupun kalau nak kalau nak jimat, boleh pakai DaVinci Resolve. Mana-mana software pun dia punya art ataupun method untuk buat editing dia sama saja. Dia akan ada track untuk kita letak material-material kita tu, dan dia ada lambang gunting untuk kita potong-potong-potong, dan dia mesti ada transition, dia mesti ada animation. Transition ni pergerakan daripada video masuk macam PowerPoint lah. Kita ada slide transition kan. Dalam video pun dia ada slide ataupun video transition. Okay, so untuk beginner saya cadangkan Filmora Wondershare lah.
Filmora on the Share, dia sangat mudah dan straight to the point lah. Penggunaan itu sangat straight to the point. Dan dalam Filmora juga ada noise removal di mana kita boleh buang bunyi-bunyi yang noise lah. Contohnya kita interview di tempat crowd place, tepi pantai yang ada bunyi angin, so kita boleh buang benda tu. Okay, jadi boleh consider software-software yang dalam kategori video editing PC lah. So dia untuk kita buat detailing tu kita kena letak kat PC. Kalau lah YouTubers ni dia nak cepat, dia rekod, dia tak sempat balik rumah, dia nak edit terus dia nak submit masuk dalam YouTube dia. Jadi kita kena pakai apps. Cuma apps ni dia tak ada yang detailing yang lebih detail lah. Color grading apa semua tu susah nak buat sebab skrin tu sangat kecil. So yang kita boleh pakai contoh KineMaster, Viva Video, On The Share pun pandai, dia buat juga versi apps, InShot dengan CapCut. Okay. So semua ni adalah free. Bila first time kita install dia free dan bila kita convert akan ada watermark. Kalau seseorang tu dia sangat serius nak membuat video sebagai serius lah, dia nak buat serius, okay, nak buat konten dia ke, nak buat video tutorial dalam kelas ke, saya cadangkan beli yang original lah. Macam InShot ni dalam RM39 saja setahun. Jadi bila kita bayar RM39, kita akan dapat full features dan kita boleh edit yang dalam dengan lebih cepat lah. Rekod, potong, boh ni pakai handphone je, save ataupun convert jadi video, terus boleh upload masuk dalam YouTube ataupun Facebook. So ini sesuai untuk orang yang nak cepat sebab dia tak perlu tunggu balik rumah, dia boleh on the go sambil-sambil tunggu kawan pun dia boleh buat satu video, boleh install benda-benda ni lah. Macam dalam saya punya kelas multimedia untuk student, saya suruh dia orang pakai InShot sebab InShot ni dia macam Filmora juga, dia straight cut je. Tapi kalau nak detailing yang lagi banyak, contohnya suka buat video TikTok macam tu, saya cadangkan pakai CapCut lah. Sebab CapCut ni dia ada features yang bagus lagi dalam kategori free version. Walaupun free, tapi ada features dia tu kategori premium. Yang dekat InShot ataupun KineMaster kena bayar nak guna. Tapi kalau CapCut benda tu masih lagi percuma. Feature-feature dia tu lah. Jadi kita boleh buat macam-macam editing menggunakan apps handphone kita tu. So CapCut ataupun InShot lah. Jadi dua tu kita boleh install dan kita boleh edit on the go. So terpulang kat kita lah. Kalau yang hardcore punya editing ni dia akan pakai ni lah, Adobe Premiere Pro lah, ataupun kalau yang guna Apple tu dia akan pakai Final Cut ataupun Sony Vegas Studio. So yang tu agak teknikal lah. Kalau kita tak tahu nak gunakan feature-features tu, kita try pakai yang biasa dulu. Ini contoh CapCut. Ini gambar yang saya ambil dekat Sunway Tasik, Sunway Legun. Sunway Legun belakang tu. Jadi saya nampak itik lalu. Jadi nampak tak saya punya gambar menggunakan tadi ada soalan tanya tadi kan? Soalan yang tanya tadi ada soalan tanya-tanya, ada tak contoh video yang ada 3 elemen tu? Inilah contoh yang saya ambil ni. Tahu elemen pertama saya sebut rule of third kan? Nampak rule of third. Jadi saya bahagikan 3. Nampak? So dia duduk kat sini. Okay, rule yang kedua tadi saya sebut leading line. Nampak tak air ni? Nampak tak air ni? Air ni macam dipanggil sebagai macam leading line kan? Dia macam pattern sama je. Air punya apa kita panggil ombak. Ombak kuat sangat kan? Air punya pergerakan. Jadi dia nampak macam satu angin. Dan satu lagi nampak tak reflection ni? Reflection bangunan Sunway tu. Dia reflection kepada tanah pula air. Jadi 3 benda saya combine dalam satu video. Inilah contoh yang boleh digunakan kalau kita nak buat video yang ada 3 elemen tu. Jadi kena ada elemen dipanggil simetri, ada elemen leading line dan ada elemen rule of third. Jadi bila kita buat video macam tu nampak kita panggil macam artistik lah ataupun cinematography tu memang cantik. Okey, jadi kena tengok situasi tempat kita nak buat tu Okey, dan ini pun InShot boleh guna jugalah. So dia ada feature stream, dia ada feature split, dia ada features
boleh tukar mode kalau nak buat Instagram baru semua, dan boleh masuk tulisan, stiker dan macam-macam lagi lah. Filter black and white semua ada dalam tu. So untuk video yang biasa boleh gunakan InShot ataupun CapCut lah untuk menghasilkan video-video dalam kategori yang cepat lah, yang cepat. Okay, so habis saya punya presentation. So terima kasih pada semua yang stay sampai ke hujung ni. Jadi Puan Saina, kita nak baca soalan lah. Okey, boleh Cik Saiful. Okey. Dah banyak soalan. Oh, banyaknya. Okey. Assalamualaikum. Boleh Encik cadangkan phone yang ada 4K resolution? Okey. Nak cadangkan tu, kita cadang iPhone 5 lah, iPhone 12 lah kan. Kalau nak rekod video, iPhone 12 paling terbaik lah setakat ni. Kalau saya tengok lah review-review daripada orang lain, iPhone 11 tu paling, iPhone 12 tu paling efektif. Tapi kita kena tunggu KDSP dulu lah sebelum kita nak beli benda tu. Okay, kalau middle range punya handphone, kalau you tengok sekarang Realme ataupun Oppo semua dah ada dah macam tu. So boleh pergi kedai tengok range handphone. Kalau nak yang stabil lah, saya cadangkan beli yang mid range punya handphone. Jangan beli yang introduction middle level tu, elakkan lah. Dan tu lebih pada nak biasa-biasa boleh. Tapi kalau kita serius untuk buat recording, ambil yang mid range lah, 1000 ke atas, 1000 hingga 2000 yang ada 4K resolution dalam tu. Kalau yang flagship tu mungkin terlalu mahal lah untuk kita kan. Okey, ni daripada Puan Faizah. Yang mana lagi bagus, rekod guna 4K, tapi bila nak share dengan student, kita convert ke 360 dulu. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita convert ke 360, resolution video tu akan jadi kurang, dan mungkin student tu dia rasa macam dia tak tengok movie. Kita nak bagi dia macam tengok movie, tapi bolehlah, tak ada masalah. Sebab kita kena consider student yang nak download tengok video tu dulu kan. Okay, so itu kekangan dia lah, kita kena tengok student yang nak download tu. Kalau besar sangat file, jadi dia tak nak download juga kan. Okay, kita kena consider benda-benda yang keperluan student tu. Rekod guna 360 terus, sebab selalunya share video kat student via Telegram atau YouTube pun boleh jugalah. Selalunya saya kalau rekod video, saya buat yang full maximum punya. Lepas tu kita boleh filter lah. Dalam video editing tu dia boleh convert jadi HD, kita boleh convert jadi Full HD. Jadi kalau untuk student kita convert jadi 360 siap. So share yang benda tu lah, cuma quality agak kurang lah. Tapi tak kisah, kita bagi option kat dia lah. Kalau you nak tengok yang high quality, maybe kita buka kat YouTube. Okay, boleh tak kalau option cam nak jadikan sebagai live source untuk cam? Action cam ni GoPro ke? Okay, nak jadikan GoPro, jadikan sebagai live source untuk cam. GoPro boleh kot rasanya. Saya tak pernah try GoPro lagi untuk digunakan dalam untuk buat live punya cam. Tapi saya pakai handphone. Saya install software nama dia ivcam. Okay, ivcam.com. So dia boleh record handphone saya ni, resolution tinggi sikit lah kalau compare dengan webcam. Webcam, setengah webcam handphone dia agak rendah. Okay, so bila agak rendah, kualiti gambar tak cantik. So bila kita nak buat motion, nak buat action tu tak nampak lah, tak boleh nampak . Okey, Syafi'i Hambali, izinkan saya bertanya. Okey, izinkan. Ada tak platform ataupun site untuk dapatkan video atau muzik latar secara free yang tak ada copyright content? Okey, tadi saya dah cerita dah dalam saya punya pembentangan tadi. Cuma nanti boleh download lah pembentangan punya content. Kalau dari segi video atau muzik, band sound ataupun yang Canva ataupun Pixel tu semua dia ada kat situ. Okey, so boleh ambil yang tu . Okay, so berbaloi tak? Ini daripada Anonymous. Berbaloi tak kalau invest dekat gimbal untuk yang memang minat video? Berbaloi. Okey, berbaloi. Okey, memang berbaloi sebab gimbal dalam 200 lebih kalau kita ambil yang quality sikit. Jadi gimbal tu memang orang cakap wizard lah, memang powerful. Okey, dia boleh gambar tu cantik, kita boleh control dia punya pusingan tu, statistik pula. Dia statik. Dia statik dan cara dia pusing tu nampak smooth lah, Okey, ni daripada Rafidah.
Selain smartphone, apa lagi hardware yang diperlukan untuk membuat video yang sinematik selain daripada smartphone? Kalau nak buat video yang sinematik, adakah tripod wajib? Oh, maksud dia equipment lah, equipment. Tripod wajib sebab kestabilan, lighting wajib untuk menghasilkan gambar yang cerah di video. Dua benda tu wajib, lighting dengan stability wajib. Dan kalau nak bagi cantik, background recording kita pun perlu cantik. Especially kalau kita ambil outdoor lah. Kalau ambil outdoor tu pergi Riki, tempat-tempat yang ada elemen-elemen yang saya cakap tadi tu, boleh gunakan benda tu. Benchmark komputer yang mana baik tuan? Okey, benchmark komputer. So zaman dulu dia jual multimedia komputer. Jadi multimedia komputer ni kegunaan dia lebih pada nak buat kerja-kerja editing ataupun editing video ataupun editing grafik lah. Tapi disebabkan ramai orang main game sekarang, jadi komputer-komputer pembuat komputer ni dia dah banyak keluarkan versi gaming komputer. So kalau nak beli komputer untuk buat editing video, saya cadangkan beli gaming komputer lah. Beli gaming komputer sebab gaming komputer boleh guna, dia punya spek tu sesuai untuk buat main game dan pada masa yang sama dia boleh guna untuk buat editing video dan sebagainya lah. Ada tak risiko, ini daripada Syafiq sekali lagi, ada tak risiko kalau pakai editing software yang crack punya? Tak ada risiko lah. Tak ada risiko tu, risiko tu kalau kita tangkap dengan Kementerian Ehwal Pengguna dan Pengguna tu, risiko lah menggunakan software kan. Tapi dari segi kalau pakai crack, dia tak ada isu apa-apa pun. Okay? Cuma sebelum kita nak download crack tu, make sure kita scan lah. Takut ada orang cuba menyelit virus-virus ataupun worms masuk dalam software tu. Jadi bila kita install, dia install sekali dengan worms yang dia bubuh dalam software yang dia bagi kat kita tu. So elakkanlah gunakan crack punya dan cuba try cari dekat Shopee. Ada tak orang yang menjual yang original dengan harga yang mampu milik lah, mampu milik. Assalamualaikum. Good sharing, but secanggih manapun gadget, sensory evaluation masih tak dapat diselesaikan, especially tu khusus yang digunakan sensory. Sekadar pandangan dari rakan-rakan lain. Ya, memang betul. Cuma dalam kekangan kita untuk berhadapan dengan berhadapan dengan benda sebenar ni, jadi video adalah tools yang paling terbaik lah untuk mendekati ataupun nak bagi idea kepada student tu untuk lihat. Jadi memang sensory tu memang paling terbaik lah. Okay. Samsung phone Smart Note 10 Plus okey tak? Okey. Okay. Kalau flagship handphone ni yang 2000 ke atas ni semua dalam 8K dengan 4K lah. Okay. Lagi ada lagi tak? Okay, Muna boleh tak terangkan lebih lanjut mengenai leading line? Leading line ni kalau dia repetition. Contoh macam tangga kan, dia repeat, dia membawa kepada satu tempat. Macam saya punya video tadi yang itik tu kan, jadi dia ada leading line, dia ada macam benda yang di repeat yang boleh menuju ke arah satu direction. So itu leading line lah. Okay, setakat itulah yang soalan-soalan yang saya boleh jawab. Okay, terima kasih kepada semua kerana bertanya soalan dan saya serahkan kembali kepada Puan Husaina untuk memberi apa-apa informasi lah mengenai webinar yang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Infrastruktur, Bahagian Infrastruktur dan pejabat Infrastruktur kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan ataupun pengetahuan, knowledge mengenai smartphone videografi ni. Okay, jadi harapan saya gunalah untuk membantu rakan-rakan kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat ataupun orang yang kita kenal, especially yang mana yang terpaksa diberhentikan kerja tu, jadi kita boleh tolong dia buat video untuk tolong dia lah menjual produk apa semua tu. Okay, so terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Husaina. Okey, terima kasih Cik Saiful. Alhamdulillah, terima kasih Cik Saiful atas pengkongsian tadi. Semoga ilmu yang dikongsi ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Okey. Okey, untuk makluman, video rakaman webinar ni akan dimasukkan di dalam website ictevent.uitm.edu.my.
Dan boleh juga didapati pada FB page UiTM Cawangan Pulau Pinang Media FB rasmi dan juga bahagian infrastruktur jugalah. Okay, so jangan lupa like dan share page. Okay, kita dah penghujung program. Selepas ni UiTM Penang dah tak ada webinar. So mungkin ada daripada Shah Alam. So akhir sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Saiful, speaker kita pada hari ini, kepada seluruh AJK bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang yang terlibat bersama-sama daripada siri 1 sampai siri 8. Kita dah UiTM Pulau Pinang dah buat webinar sebanyak 8 program lah. Okay. So terima kasih kepada semua AJK yang terlibat dan tak lupa juga kepada penganjur utama kita, infrastruktur Shah Alam, Jabatan Infrastruktur Shah Alam. Dan juga semesti pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kita pada siri-siri webinar ni lah. Okay. Kami mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan teknikal di sepanjang program webinar. So kita insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. So terima kasih. Assalamualaikum. Kita jaga kita, stay safe. Terima kasih Cik Saiful. Assalamualaikum.